Tetapi kita harus mulakan seperti biasa dengan mengupas soal isu keadilan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Dan tatkala kamu memutuskan sesuatu keputusan untuk manusia, hendaklah kamu putuskan dengan penuh keadilan. An-Nisa ayat 58. Dan kebetulan dalam tafsiran yang dibuat oleh Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib tentang keadilan mesti ditegakkan, wa imma termasuk kepada ahli keluarga sendiri. Dan jangan ada dua tahap darjat keadilan untuk golongan yang kaya, atasan, aristokrat dengan golongan rakyat di bawahan, dan kita sedar tentang masalah ini dibangkitkan. Tetapi suatu yang juga ditekankan yang saya rasa berkaitan dengan hujah kita tentang wa idza hakamtum bainan nas, maknanya bila kita menjatuhkan hukum di antara manusia mestilah keadilan. Yang di sini dibedakan di antara kepada orang mukmin atau muslim dengan manusia. Maknanya kalau hukum itu tidak letakkan kelas, ini orang Islam, orang Melayu, ini bukan Islam, tidak. Keadilan itu merentas kaum dan agama itu sendiri, ya, atas landasan Islam itu ditekankan. Imam Al-Qurtubi dalam mengupas Al-Maidah ayat 8 ini, dalam Al-Jami' Ahkam Al-Quran jilid ke-7 menyatakan, kalaupun orang itu bukan Islam, kafir, dia bukan sebab untuk menghalang keadilan ditegakkan. Maknanya identiti agamanya sama ada Kristian atau Buddha ataupun Hindu ataupun tidak beragama, tidak menjadi penyebab untuk melaksanakan hukum dengan adil tanpa membedakan darjat, tanpa diskriminasi. Dan ini yang harus dijelaskan, kerana kadang-kala kita ini bicara soal agama atau bangsa dan kita remehkan atau ketepikan atau pinggirkan soal Islam ini. Jadi dua hal yang ditekankan dalam ayat ini. Yang pertama soal amanah. Ya. Maknanya nak lantik, nak bagi amanah itu mestilah kepada ahlinya. Ya. Ada orang yang ada keupayaan tertentu dalam bidangnya. Ya, kita serah dia jadi jeneral tentera, rosak. Ada orang yang ada kemahiran sebagai pengacara majlis masyarakat. Kita letak dia sebagai pengurusi badan korporat, jahanam. Jadi sebab itu penentuan meletakkan seorang ke dalam keupayaannya pada ahlinya. Satu, amanah. Keduanya, bila kita jalankan pentadbiran hukum, kehukuman itu mestilah adil dan tidak membedakan seperti mana yang disebutkan. Tapi kalau kita kupas ini lebih luas, dalam keadilan ekonomi, dia ada yang dikatakan istita'ah, maknanya memberikan pemberdayaan. Orang itu miskin, orang itu terpinggir, dikapit di puncak Borneo. Kemudian kita nak samakan keupayaan dia berlumba dan bersaing dengan orang yang kaya yang mendapat kemudahan pendidikan terbaik di Kuala Lumpur. Jadi oleh demikian, pemberdayaan beri peluang, kemudahan supaya dia boleh diangkat keupayaannya, dan ini yang dikupas dalam apa yang disebut istita'ah. Dan ada satu karya Dina Abdul Qadir, satu karya yang diterjemah tentang keadilan sosial dalam Islam, social justice in Islam, yang diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought, yang menyatakan bahawa keadilan itu juga dilihat dari segi
maqasid, matlamat keseluruhannya. Matlamatnya apa dia? Aman, kesejahteraan bersama. Jadi jangan kita anggap adil itu bagi satu pihak, satu puak dan meninggalkan yang lain. Jadi dan dia sebut juga bahawa keadilan ini juga dalam konteks sekarang dalam kenegaraan, dalam negara. Fiqh muwatanah. Maknanya watan. Fiqh itu dalam, kerana kita dalam kumpulan satu negara dan negara itu mesti ambil kira semua penduduknya. Orang Melayu, orang Cina, orang India, Iban, Kadazan. Jadi fiqh yang harus menjaga, mengawal kepentingan semua. Ini barulah kita sebut keadilan yang sejati yang ditekankan dalam Islam. Dan saya kalau di penjara Sungai Buloh lama dulu pernah menulis surat. Menulis surat maknanya menyeludup surat kepada saudara Guan Eng yang masa itu merengkok di penjara Kajang. Dan saya juga memanfaatkan fahamannya. Saya tahu dia bukan Islam, tetapi saya terangkan sebagai seorang Muslim supaya jangan ada salah faham tentang yang dibawa oleh setengah-setengah orang Islam sendiri yang menunjukkan sikap tidak toleran, benci kaum, diskriminasi kaum. Padahal Islam itu menekankan amanah satu, keduanya mesti adil tanpa mengira kaum dan agama. Malah bila ditekankan satu kewajipan, bila kamu hukumlah hukum manusia bainan nas, di antara manusia, hukumlah dengan adil, kerana keadilan itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kupasan yang juga menarik tentang keadilan ini dikupas oleh saudara saya Siddiq Fadil, dia mengulas tentang deklarasi Perkhidmatan PAUS 98, dan dia menyebut umpamanya di antara prinsip in uridu illal islah mastata', aku akan usahakan sedaya upayaku bawa reformasi atau perubahan. Ini adalah untuk semua, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Murut, Melanau dan semuanya, Muslim dan bukan Islam, kawan dan lawan. Jadi menurut saudara Siddiq, justru keadilan tidak boleh dibataskan hanya untuk golongan tertentu, dan kerana itu tidak harus ada amalan diskriminatif dalam menegakkan keadilan. Ayat yang mengisytiharkan bahawa keadilanlah yang menjadi esensi, asas bagi semua agama samawi. Demikian pentingnya kedudukan dan peranan keadilan dalam kehidupan manusia, sehingga Ibn Taymiyah menyimpulkan, ini penting saya tekankan kerana ia berbeza dengan kadang-kadang suara-suara yang kita dengar ini. Apa dia kata? Pertolongan Allah bersama negara yang adil meskipun kafir, dan tidak bersama negara yang zalim meskipun muslim. Jadi kalau untuk buat pertimbangan, penilaian, negara adil dikendali oleh orang bukan Islam itu lebih baik dari negara zalim yang dipimpin oleh orang Islam, kata Ibn Taymiyah. Katanya lagi, dunia boleh selamat lestari dan berkelanjutan dengan keadilan meskipun bersama kekafiran, tetapi tidak akan selamat dengan kezaliman sekalipun bersama Islam. Ini penting sangat. Leluhur pemikir dan filosof besar semua menekan hal yang sama. Saya ingat umpamanya yang selalu saya popularkan di kalangan masyarakat Cina, kerana mereka lebih lazim biasa dengan Confucius atau Master Kung Fu Tse, yang menceritakan tentang pengalaman beliau ke satu daerah. Kemudian
lihat ibu tua ini menangis kerana suaminya baru meninggal. Dia tanya, sebab apa menangis? Dia kata, suami saya dibaham harimau. Di mana? Di kampung ini. Confucius nasihat, kalau begitu jangan tinggal di sini. Pergi ke daerah yang satu lagi, negeri lain, supaya tidak dibaham, tidak ada bahaya harimau. Jawab wanita tua ini, lebih bahaya saya di bawah negara lain dengan raja yang zalim daripada berhadapan dengan ancaman harimau. Pengajarannya, pemerintahan yang adil itu harus kita utamakan.